Okey. Ya. Mana dia ada tu memanggil. Memang gitu juga. Agak tu sakit. Nah, tu. Kita start dah ke ni? Tak, ada musik dia dah. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Samah Anifiyah bin Haji Husin sebagai ahli panel kita pada malam ini, kepada seluruh alim ulama, pada asatizah muslimin muslimat yang dirahmati oleh kita Allah SWT sekalian. Untuk makluman awal, program kita adalah program pengajian fiqh korban dan akikah. Fiqh korban dan akikah, anjuran Duat Kuala Nerus dengan kerjasama Pusat Khidmat Parlimen Kuala Nerus dan Pertubuhan Kebajikan Guru Agama Prihatin Kuala Nerus. Dan insya-Allah program kita akan berlangsung selama 4 sesi. 4 siri setiap Rabu malam Khamis insya-Allah. Dan buku ataupun kitab yang kita akan pakai, kita gunakan sepanjang pengajian kita selama 4 kali pertemuan ini adalah kitab Fiqh Korban dan Akikah, terjemahan dan huraian bab korban dan akikah daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. InsyaAllah akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Abu Samah Anifiyah insyaAllah. Baik, bagi memberkati perjalanan program kita pada malam ini, sama-sama kita membuka dengan umur kita Al-Fatihah. Okey, boleh kita start Boleh tak? Okey, sebab tak pernah dengar saat ni suara. Gitu tak? Okey. Okey, jelas dah. Okay. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Terima kasih kepada Al-Fadhil pengurusi majlis, Al-Fadhil Ustaz Said Muhammad Zuhairi hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fi hayatih. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur doa Kuala Nerus dan mana-mana hak yang terlibat dalam pengajian ataupun program daurah fiqh korban dan akikah daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Seterusnya kepada peserta-peserta yang bersama dengan kita pada malam yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman di dalam memahami ilmu agama. Insya-Allah pada malam ini kita akan mula berbincang berkenaan dengan fiqh korban dan akikah daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sama ada guna hak yang teks Arab ataupun hak yang telah diterjemahkan dan oleh hamba sendirilah. Terjemahan daripada hamba sendiri. Boleh belakalah, tak ada masalah lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hak yang ada terjemahan, hak yang hamba terjemah tu bolehlah buka terus kepada babul udhiyah.
Kalau hak yang tak ada terjemahan boleh guna teks Arab teks Arab boleh guna. Jadi katanya babul udhiyah. Dia boleh baca al-udhiyah, boleh baca al-udhiyah. Boleh baca bitasydid wa takhfif. Dan boleh baca al-idhiyah, boleh baca al-idhiyah. Bab pada membincangkan tentang al-udhiyah. Al-udhiyah, al-udhiyah menurut ataupun maksud al-udhiyah adalah binatang yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Binatang yang disembelih pada hari raya haji ataupun hari yang ke-11, 12, 13, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-udhiyah dia merujuk kepada binatang. Kalau orang tu sembelih kambing, maka kambing telah al-udhiyah. Kalau orang tu buat rebang dengan lembu, lembu tu al-udhiyah. Katanya hiya iaitu kembali kepada al-udhiyah. Okey, kita yang hak yang terjemahan hamba ni ada hak yang terjemahan matang saja dan ada syarah. Kita buat sekali dengan syarah. Kita boleh baca hak yang syarah. Bab udhiyah. Lepas tu kita ada buat cara bacaan ni ada dua, tasydid dan takhfif huruf ya. Tasydid maksudnya al-udhiyah, takhfif dengan makna tidak ada tasydid al-udhiyah. Ta'rif korban. Ta'rif korban ialah menyembelih. Dia korban di sini adalah merujuk kepada perbuatan. Makin merujuk kepada suatu ibadat. Manakala al-udhiyah dia merujuk kepada binatang. Kalau perbuatan dia panggil al-udhiyah, dia panggil tadhiyah. Okey, boleh beza. Udhiyah lain daripada tadhiyah. Tadhiyah melaksanakan ibadat korban. Udhiyah adalah binatang yang dikorbankan. Okey, boleh faham. Ta'rif korban ataupun ta'rif tadhiyah melaksanakan ibadat korban ialah menyembelih binatang ternakan. Jadi maksud binatang ternakan di sini adalah iaitu unta, lembu atau kambing. Unta tak kira jenis benda unta sekalipun. Lembu tak kira jenis benda baka benda sekalipun. Dan kerbau dia termasuk dalam lembu. Walaupun jarang di Terengganu orang korban dengan kerbau. Bukan tak ada, jarang. Tapi sebenarnya korban dengan kerbau dibolehkan. Baik. Atau kambing. Jenis baka benda kambing tak kira. Dan biri-biri dimasuk dalam kategori kambing. Hal ni yang dinamakan sebagai binatang ternakan. Sebenarnya binatang ternakan ni adalah terjemahan kepada al-an'am. Dalam bahasa Arab, an'am. Okey, boleh faham? Ataupun na'am, al-an'am. Yang mana oleh kerana dalam bahasa kita nak cari terjemahan hak yang lebih tepat kepada al-an'am tak ada, dapat hak yang dekat-dekat adalah ternakan, maka kita guna perkataan ternakan. Lepas tu kita cuba huraikan balik apakah jadi maksud dengan binatang ternakan di situ. Yang mana disembelih pada hari raya Aidil Adha. Pada hari raya Aidil Adha. Hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Sehingga penghujung hari Tashriq. Hari Tashriq adalah hari yang ke-11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Untuk bertaqarrub, bahasa Arab maksudnya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sembelih itu adalah ibadat. Yang dengan ibadat tersebut kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dia orang yang melaksanakan ibadat adalah orang yang cuba mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang melakukan maksiat, orang yang menjauhkan diri dia daripada Allah. Baik. Untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana definisi ini boleh dirujuk dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Juzuk yang kelima, halaman 557. Okey, Abi. Setelah daripada kita bincang berkenaan dengan ta'rif melaksanakan ibadat korban, dan kita bincang apakah binatang yang boleh kita laksanakan ibadat korban, dan dalam ta'rif tersebut ada waktu yang kita laksanakan ibadat korban, maka
kita akan bincang pula berkenaan dengan dalil pensyariatan ibadat korban. Ibadat korban adalah suatu ibadah yang disyariatkan di dalam agama kita. Antara ibadat yang disyariatkan, maksud dia yang disyariatkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita melaksanakan ibadat tersebut. Antara ibadat yang disyariatkan dalam agama kita adalah ibadat yang kita letak nama ibadat korban. Okey, boleh faham? Hak yang kita letak nama ibadat korban tu. Itu antara ibadat hak yang disyariatkan dalam agama kita. Yang mana pensyariatan ibadat korban, ia sabit dengan dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis dan ijma' ulama. Okey, boleh faham? Sabit dengan dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis dan dalil ijma' ulama. Okey, boleh faham? Ijma' ulama kita sebut juga selepas daripada kita sebut Quran dan hadis, ia memberi isyarat bahawa saja dalil daripada Al-Quran dan hadis itu tidak dinasahkan hukum. Jelas? Okey, dalil pensyariatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maksud dia, artinya maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Sebahagian daripada ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, maka penafsirannya adalah fasalli li rabbika wanhar, dia merujuk kepada perintah untuk melakukan sembahyang hari raya. Wanhar, perintah untuk melakukan ibadat korban pada hari tersebut. Tetapi kita kena ingat, ini menurut pandangan sebahagian daripada ulama tafsir. Maksudnya di sana ada penafsiran yang lain daripada penafsiran yang kita sebut tadi. Okey, boleh faham? Sebenarnya dalam menafsirkan ayat Al-Quranul Karim, kadang-kadang satu ayat ada 2-3 penafsiran. Ada 2-3 penafsiran yang ditafsirkan oleh ulama dan bahkan yang ditafsirkan oleh sebahagian daripada sahabat Rasulullah, ada 2-3 penafsiran. Faham? Sebab itulah kalau orang tu tidak ada asas dalam ilmu tafsir, sebagai contoh, tiba-tiba dia pergi baca kitab tafsir Al-Tabari. Dia pergi bahang kitab tafsir Al-Tabari tu, ataupun dia pergi bahang tafsir Ibn Kathir, akan jadi pening. Sebab dalam kitab tafsir Imam Al-Tabari, dia mari belaka riwayat-riwayat dan athar-athar yang berkait dengan penafsiran ayat tersebut. Okey, boleh faham? Dia mari athar-athar berkait dengan penafsiran ayat tersebut. Dan bermacam-macam, kadang-kadang banyak athar yang berbeza dalam menafsirkan suatu ayat. Okey, boleh faham? Kalau orang yang ada asas tu masalah lain. Dia orang yang belum ada asas. Tu pun kalau yang ada asas sekalipun, penting juga. Penting juga. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, benda yang kita nak kabarnya, dalil pensyariatan ibadat korban di dalam Al-Quranul Karim, antaranya adalah ayat. Ada dalil yang lain, ada ayat yang lain. Cuma antaranya adalah ayat wasalli li rabbika wanhar. Baik. Satu. Begitu juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat kami jadikan sembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang Allah Ta'ala telah rezekikan kepada mereka. Jadi setiap umat, bukan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadat korban bukanlah suatu ibadat yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada perkara yang dikhususkan kepada umat Rasulullah, tapi tidak kepada umat yang lain. Sebagai contoh, kata Rasulullah, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberikan kepada aku 5 perkara tidak diberikan kepada umat sebelum daripada ni, tidak diberikan seorang pun sebelum daripada aku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin.
diberi pertolongan kepada aku dengan rasa takut, perasaan gerung dalam hati musuh, perjalanan semula. Nusirtu birru'bi, diberi pertolongan kepada aku dengan gerung dalam hati musuh, walaupun perjalanan jarak di antara Rasulullah dengan musuh semula lagi. Faham tak lagi? Antara hak yang dikhususkan kepada umat Rasulullah, wa uhillat liyal maghadim, dihalalkan kepada aku benda harta ghanimah. Faham tak lagi? Begitu juga di mana sahaja bumi boleh sembahyang. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi ini masjid dan alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatuh salat falyusalli. Okey, itu benda hak yang khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada benda hak yang bukan khusus dengan umat, bahkan setiap umat Allah Taala jadikan ibadat korban untuk mereka. Termasuklah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, okey, itu ayat Quran. Manakala hadis. Hadis yang pertamanya hadis, di hadis hak yang menjadi dalil kepada pensyariatan ibadat korban, ada hadis qauli dan ada hadis fi'li. Kita ada hadis qauli, ada hadis fi'li dan ada hadis taqriri. Okey, boleh faham? Hadis qauli, hadis perkataan Rasulullah. Ada hadis fi'li, perbuatan Rasulullah. Sebagai contoh, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan dhahan Nabi. Ini dipanggil hadis mana? Hadis fi'li, menceritakan tentang perbuatan Rasulullah. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih 2 ekor kibas. Dia kibas ni dia kategori dia. Kambing ke bigi-bigi. Kategori bigi-bigi. Dia bukan kategori kambing. Faham? Dia kambing kategori, maksudnya dia memang masuk kambing belaka, cuma jenis dia ni ya ada jadi bigi-bigi, ada jadi kambing. Kalau bor, kambing bor tu jadi kambing. Okey, boleh faham? Jamda pagi, tu jadi kambing. Kacang, tu jadi kambing. Sakneng, tu jadi kambing. Kalau benda doper, tu jadi bigi-bigi. Kibas, tu jadi bigi-bigi. Okey, boleh faham? Santa, tu jadi bigi-bigi. Okey, faham tak? Barbados, Black Belly, tu dipanggil jadi bigi-bigi. Lonti, tu jadi bigi-bigi. Okey, dia ada jadi kambing, ada jadi bigi-bigi. Kalau bigi-bigi sama-sama bigi-bigi boleh masuk. Walaupun rupa lain boleh masuk. Mok lain, ayah lain boleh, tak ada masalah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kibas putih yang bertanduk sebagai korban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki baginda atas tengkok 2 ekor kibas tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, itu dipanggil mana? Hadis fi'li. Okey, hadis qauli pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sesiapa yang berkelapangan harta tetapi tidak berkorban, maka jangan dia mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Okey, Abi. Dan yang ketiga, ijma'. Kita tidak sebut ijma'. Di sini kan, di sana ada ulama, ada beberapa orang ulama muktabar dalam kitab mereka menyebut bahawasanya pensyariatan ibadat korban adalah perkara yang diijma'kan oleh ulama. Baik. Katanya kita tengok matang pula, atas pula. Saat ni bab udhiyah. Sunnah muakkadah. Itu dipanggil hukum dia. Jadi hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunnah. Ataupun cakap kita sunnah. Sunnah dengan maksud suatu perkara yang dituntut oleh syarak, tetapi tuntutan tersebut bukanlah tuntutan yang putus. Okey, boleh faham? Suatu perkara yang dituntut oleh syarak agar kita melakukannya, tetapi tuntutan tersebut bukanlah tuntutan putus. Dia berbeza dengan wajib.
wajib adalah suatu tuntutan yang dituntut oleh syarak akan sebagai tuntutan yang putus. Maksud putus dengan tidak putus begini. Kalau putus, hak tu tidak boleh kita tinggal sama sekali. Kalau tidak putus, benda tu dituntut. Tapi kalau tinggal, tidaklah berdosa. Okey, boleh? Hukum dia adalah benda sunnah. Sunnah muakkadah. Maksud benda muakkadah, sunnah hak yang dikuatkan tuntutannya. Dia ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah hak yang tuntutan dia cukup kuat. Dan dalam menetapkan sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah ni adalah beberapa kaedah yang digunakan oleh ulama. Antaranya adalah melihat kepada di sana ada amaran daripada Rasulullah. Di sana ada tuntutan dan di sana ada amaran bagi orang yang tidak melakukan ini. Sebagai contoh, benda, maka adalah sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jangan dia mendekati tempat sembahyang kami. Antaranya lagi adalah benda tu sering dilakukan oleh Rasulullah. Adalah beberapa kaedah yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan sunnah itu muakkadah ataupun tidak. Kalau benda tu sentiasa dilakukan oleh Rasulullah, maka bermakna ia adalah muakkad. Okay, boleh faham? Ataupun benda tu dituntut dengan secara kuat melihat kepada perkataan Rasulullah. Dengan perkataan Rasulullah kita dapat faham bahawa ia adalah satu tuntutan yang kuat. Faham? Itu maksud sunnah muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah dia tuntut juga, tapi tidaklah sekuat muakkadah. Okey, lepas tu kita tengok kepada syarahan kita buat. Jadi hukum ibadat korban. Hukum asal melakukan ibadat korban ialah sunnah muakkad. Itu hukum asal. Hukum asal adalah sunnah. Adalah sunat. Hukum asal. Bermakna ibadah ini amat dituntut untuk melakukannya. Namun tuntutan tersebut bukanlah tuntutan putus seperti tuntutan wajib. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik 'an sya'rihi wa adfarihi." Dia ada beberapa riwayat lah. Artinya apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan seseorang di kalangan kamu ingin mengerjakan ibadat korban, maka hendaklah dia menahan. Maksudnya tidak memotong. Tidak menghilangkan. Dia menahan ni tidak memotong, tidak menghilangkan. Dia bukan mesti memotong. Bakar pun sama juga. Retuh pun sama juga. Kerak pun sama juga. Maksudnya dia kena tahan. Dia tidak boleh menghilangkan rambut dan kukunya. Hadis dari riwayat Muslim. Okay, boleh faham? Jadi hadis ni ia menjadi sandaran bahawasanya tuntutan melaksanakan ibadat korban adalah tuntutan sunat, bukan tuntutan wajib. Okey, jelas? Faham tak lagi? Dan bagaimanakah cara kita jadikan hadis ini sebagai cara untuk kita memahami hadis ini, bahawa hadis ini bukanlah menunjuk di atas wajib, bukan hukum dia adalah sunat, atau dipanggil kaedah istidlal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggantungkan pelakuan ibadat korban dengan keinginan mukallaf. Betul tak gitu? Rasulullah katakan, apabila kamu melihat bulan Zulhijjah, anak bulan Zulhijjah, sedangkan seorang di kalangan kamu berkeinginan untuk melakukan ibadat korban. Jadi Rasulullah sebut keinginan. Jadi Rasulullah menggantungkan melaksanakan ibadat korban itu dengan keinginan kita. Dengan keinginan mukallaf. Okey, jelas? Jadi apabila benda tu digantungkan dengan keinginan, maka bermakna benda tu wajib ke tak? Kalau benda hak yang wajib, adakah digantungkan dengan keinginan kita? Tidak. Mu ingin ke, tak mu ingin nak buat ke, tak ingin nak buat ke, tak mu kena buat. Benda yang digantungkan dengan keinginan, benda ni bukan benda yang wajib. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa hukum ibadat korban bukanlah wajib, tetapi hukum dia adalah sunat. Okey je lah.
Masalah. Sunat berkorban. Bagi siapa yang mampu melaksanakan ibadat korban, hukumnya sunat kifayah bagi individu. Bagi siapa yang mampu melaksanakan ibadat korban. Okey, bagi orang yang mampu melaksanakan ibadat korban. Hukumnya sunat kifayah bagi individu yang mempunyai keluarga dan sunat ain bagi individu yang tidak mempunyai keluarga. Kita sebagaimana fardu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Begitu juga sunnah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ketika seorang saat itu dituntut kepada dia melakukan ibadat korban, kerana dia mempunyai lebihan harta, maka dituntut kepada dia melaksanakan ibadat korban. Maka kadang-kadang tuntutan tersebut adalah sunnah ain dan kadang-kadang sunnah kifayah. Sunnah ain maksudnya dituntut di atas diri dia. Sunnah kifayah ni adalah dituntut di atas satu kumpulan. Ketika mana ada seorang daripada kumpulan tersebut melaksanakannya, maka gugur dah tuntutan daripada ataupun daripada pihak yang lain. Tetapi kalau dia seorang je, maka ketika tu adalah sunnah ain. Amin dia seorang je sebab dia tak ada keluarga, hidup seorang je. Bang, faham? Hidup seorang je. Jadi nak dekor tak ada lagi. Orang nak. Jadi kalau dia berkemampuan, maka menjadi benda sunnah ain atas diri dia. Okey, boleh faham? Tetapi kalau duduk dalam satu keluarga, maka adalah sunnah kifayah. Katakanlah dalam keluarga kita, anak pun mampu, ayah pun mampu, mak pun mampu. Okey, jelas. Seorang buat, maka gugur tuntutan daripada orang lain. Ayah buat, maka mak, anak orang yang mampu, gugur dah tuntutan. Maksud gugur tuntutan di sini adalah mereka tidak lagi melakukan perkara makruh. Tetapi kalau semua dalam keluarga tu mampu, tiba-tiba tak buat seorang pun, maka semuanya telah melakukan perkara yang makruh. Ataupun sebahagian daripada keluarga tu mampu, sebahagian yang lain tidak mampu, tiba-tiba tak buat belaka, maka hak yang mampu itu telah melakukan perkara yang makruh. Manakala hak yang tidak mampu melakukan perkara makruh ke tak? Tak. Okey, boleh faham? Tu maksud sunnah kifayah. Kalau ada seorang buat dalam satu keluarga, dia kira satu keluarga, dikira satu ahli rumah. Cuma dalam menetapkan suatu ahli rumah ni, apakah mabik dia, apakah ukuran dia. Hak tu berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Ada setengah kata, keluarga hak yang dikumpulkan oleh satu nafkah. Ada setengah kata nafkah mesti kena nafkah wajib. Nafkah sunat tak kira. Ada setengah kata tak kira nafkah wajib ke nafkah sunat ke masuk belaka. Faham? Amin sekarang ni tu umur berapa dah? Jadi dia duduk rumah lagi dengan ibu bapa dia. Ayah dia tak wajib dah tanggung dia. Faham? Wajib wanda, tua dah. Tak wajib dah. Okey, ada sebahagian daripada ulama kira benda satu rumah juga dengan ayah dan mak dia. Maksudnya dalam menetapkan benda satu keluarga ataupun satu rumah, faham? Di sana ada perbezaan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Cuma hak yang masyhurnya adalah yang dikumpulkan oleh satu nafkah. Kumpulan yang satu nafkah mengumpulkan mereka. Jadi ayah wajib bagi nafkah kepada isteri. Wajib bagi nafkah kepada anak-anak. Dan anak-anak hak yang besar kalau sekiranya dia tidak boleh bekerja kerana benda hal-hal yang tertentu, maka wajib juga kepada ayah membagi nafkah. Maka tu dikirakan satu keluarga. Okey, boleh faham? Jadi ketika mana seorang buat, maka gugur tuntutan daripada pihak yang lain. Dengan maksud hak yang tak buat, sedangkan mampu, tidak lagi melakukan perkara makruh. Tapi bukanlah maksud benda. Kalau seorang buat, orang lain boleh pahala, bukan. Bukan maksud itu, bukan maksud boleh pahala. Contoh sembahyang jenazah. Fardu kifayah. Jadi sekampung tu adalah orang buat 10 orang. Maka gugur
kewajipan daripada orang lain. Maksudnya orang lain dosa ke tak? Adakah orang lain dapat pahala? Tak. Orang lain tak dapat pahala. Sama juga dengan masalah benda korban saat ni. Orang lain tak dapat pahala. Cuba tengok live terganggu tak sebab kat kita hujan. Bunyi tak hujan? Tak ganggu tak? Tak boleh kita teruskan. Kati dengar boleh? Ganggu ke tak? Sebab kat kita hujan ni kan. Takut tak dengar. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya yang pertama sunat kifayah, iaitu sesuatu ibadat yang sunat dilakukan namun tuntutan bukanlah atas setiap individu. Sebagai contoh, jika ada salah seorang daripada ahli keluarga melakukan ibadat korban, maka gugurlah tuntutan itu terhadap ahli keluarga yang berbaki. Adapun jika tidak ada seorang pun yang melakukan ibadat korban dalam satu-satu keluarga, sedangkan mereka mempunyai kemampuan, maka mereka telah melakukan perkara yang makruh. Tapi kalau orang tidak mampu, dia tidak melakukan perkara makruh lah. Hak yang melakukan perkara makruh, hak yang mampu sahaja. Okey, boleh faham? Tapi jangan kata, benda makruh makruh je pun bukan dosa. Tak boleh. Sebab benda makruh adalah benda yang dilarang oleh agama. Dengar tak? Ganggu tak? Tak. Benda makruh adalah benda yang dilarang oleh agama. Jangan kata, benda makruh je. Jangan. Jawan benda tu dilarangkan oleh agama. Baik. Tapi kalau hak ni buat, hak ni pun buat agak, suami buat, isteri buat, anak sulung buat, anak kedua buat, adakah anak isteri tak dapat pahala sebab ayah dia buat dah? Tak. Semua dapat pahala. Macam kita kata sembahyang mayat, fardu kifayah. 3,000 orang pergi sembahyang. Dapat pahala belaka ke tak? Dapat pahala belaka. Okey, boleh faham. Walaupun fardu kifayah sama juga. Bukanlah maksud sunat kifayah. Jadi kalau seorang buat, orang lain gugur tuntutan. Jadi orang lain kalau dia buat pun tak boleh pahala, tak boleh berdia. Tak, bukan. Tetap kalau buat dapat pahala. Jelas tak? Yang keduanya sunna'in. Tuntutan melakukan ibadat korban atas satu-satu individu. Ketika mana dia tidak mempunyai keluarga. Rujuk Fathul Wahab dan Hasyiah Al-Qalyubi. Hak yang anda sebut ni boleh rujuk dalam kitab ni Fathul Wahab, lepas tu dalam kitab Hasyiah Qalyubi. Dia Hasyiah Qalyubi. Baik. Namun muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hukumnya boleh berubah menjadi wajib dalam kedua keadaan, iaitu nazar, yang keduanya, dan ta'yin, yang keduanya adalah tentukan. Yang pertama benda nazar, sama ada nazar al-muayyanah ataupun nazar fi dhimmah. Ingat tak? Kita ada nazar benda al-muayyanah, lepas tu kita ada nazar fi dhimmah. Dah kira? Nazar muayyanah mana? Kita ada lembu. Kita ada benda? Kita ada lembu. Jelas? Kita ada lembu. Bila kita ada lembu, kita pun kata mana? Wajib atasku. Buat korban dengan lembu ni. Maka itu dipanggil benda nazar muayyanah. Kita telah menta'yinkan binatang tertentu ketika kita bernazar. Ataupun nazar fi dhimmah. Faham? Demi Allah, kerana Allah, untuk Allah, wajib atas aku sembelih seekor lembu. Itu dipanggil fi dhimmah. Dalam tanggungan dia tidak tentu mana-mana lembu. Jelas? Baik. Yang keduanya ta'yin. Ta'yin nanti kita tengok lepas daripada ni, kita huraikan. Kita akan cek, kita akan bincang lepas daripada ni, kita huraikan panjang lebar kali. Masalah. Kepada siapa disunatkan korban? Sebelum daripada kita bincang berkenaan dengan wajib nazar, wajib kerana ta'yin,
Kita bincang dulu kepada siapa disunatkan korban. Okey, jelas. Sunat melakukan ibadat korban bagi sesiapa yang cukup syarat-syarat berikut. Yang pertamanya Islam. Orang kafir tak sunat dia melakukan ibadat korban. Dan kalau dia buat sekalipun tidak sah ibadat korban dia. Ganggu tak Mazi? Tak, okey. Yang keduanya balik. Balik. Kanak-kanak yang belum balik tidak sah dia melakukan ibadat korban. Tidak sah pula. Bukan tidak sah. Tidak disunatkan dia melakukan ibadat korban. Sebab tuntutan ni adalah tuntutan untuk orang balik. Okay, boleh faham? Jelas tak? Dengar boleh? Kalau budak tu ada piti, tiba-tiba dia nak buat juga ibadat korban, tak boleh. Sebab dia sebab ibadat korban adalah tabarruk. Budak-budak ni bukan ahli kepada tabarruk. Dia tidak boleh nak tasarruf harta dia ikut dam. Melainkan kalau maslahah dia tak ada masalah. Namun boleh wali kepada budak, ayah kepada budak buat korban untuk budak. Ayah dia nak buat korban untuk anak dia yang masih lagi kecil, tak balik lagi boleh. Tapi dengan syarat daripada harta ayah, jangan daripada harta anak. Faham? Ayah tengok poket kering tahun ni Sebab ada sebab PKP panjang. Terjejas. Lepas tu rasa nak makan kot lembu rebang. Lepas-lepas dah. Kalau tak masuk diri, tak rebang diri, payah nak dapat. Okey, boleh faham? Payah kau nak bagi. Sebagai contoh. Sebab tak ramai mana orang rebang di tempat sendiri. Banyak orang rebang di luar negara. Tapi bukan salah pun buat rebang luar negara. Sebab ada setengah tempat tak boleh buat rebang sebab tak ada orang buat rebang. Di negeri kita. Ada setengah tempat tak boleh orang buat rebang sebab tak ada orang yang menganjur ibadat korban pakat buat di luar negara. Ada. Biasa dengar tak? Biasa dengar? Tak biasa dengar? Tak biasa dengar. Ada di tempat kita. Anda biasa dengar. Tak ada masalah. Sebenarnya nak buat rebang di luar negara. Kita buat contoh je. Jadi nak makan, dia berkata kena buat rebang diri Peti poket kering. Lepas tu dia tengok dalam robot, peti handuk raya kau ni banyak boleh. Jadi ambil peti handuk, buat rebang. Untuk anak. Tak boleh. Jadi kalau ibu bapa kena buat rebang, untuk anak dia mesti kena pakai duit ibu bapa. Ini disebut dalam kitab. Kerana ayah dia tidak boleh tasarruf harta anak dia kalau bukan untuk maslahah anak. Rebang ni adalah tabarruk. Maka ayah dia tidak boleh nak tabarruk harta anak dia. Okey, boleh faham? Anak dia yang belum lagi balik. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak disunatkan melaksanakan ibadat korban. Yang keempat, berkemampuan. Orang yang tidak berkemampuan tidak dituntut. Tidak disunatkan. Tapi kalau dibuat tetap dapat pahala sunat. Maksud berkemampuan ialah seorang yang mempunyai harta atau wang melebihi perbelanjaan untuk dirinya sendiri dan tanggungannya sepanjang hari raya dan hari-hari tasyrik. Sebab waktu korban berapa hari? 4 hari. Maka dia kena kira dalam tempoh 4 hari ni. Katakan dalam tempoh 4 hari ni dia perlu kepada perbelanjaan untuk anak dia, bini dia 200 riyal dalam 4 hari. Parok 200 riyal. 4 hari 200 riyal. Kira 4 hari 200 riyal. Jadi bermakna 50 riyal sehari lah. 4 hari 200 riyal, 50 riyal sehari yang.
RM20 sehari kalau sebulan, RM1,500. Bahagian belanja saja, asah. Dia masuk bab-bab lain lagi kan. Sewa rumah, masuk lagi tau. Jadi kata perbelanjaan asah, katakanlah dalam tempoh 4 hari RM200. Dan dia ada duit lebih daripada berapa? RM200. Yang mana lebih saat itu boleh dia buat korban. Maka dia dikirakan berkemampuan. Tapi kalau lebih, hanya sekadar RM200, ada sebahagian RM200 tadi. Ada. Jadi kita nak rebang dan kambing. Lepas tu, khabar Ustaz, saya nak rebang dan kambing, tapi saya nak kambing harga RM200 je. Menanggung Ustaz. Nak cari mana RM200? Kambing ni 1,000 ekor. Menanggung. Tak ada kambing RM200 ni. Lembu pun naik 500 setengah, 600 setengah, 700 sebagian. Baik. Jadi, hak yang kadar hak yang lebih tu, daripada perbelanjaan asas hak yang diperlukan tu, cuma kena kira dalam tempoh berapa hari? 4 hari, cukup kadar hak lebih tu cukup untuk dia buat korban. Okey, habis. Masalah. Wajib kerana nazar. Wajib kerana benda? Wajib kerana nazar. Kalau kita kepada asal ibadat korban adalah hukum dia sunat. Dan bertukar menjadi wajib dalam beberapa keadaan? 2. Yang pertamanya benda? Nazar. Jadi apabila orang tu bernazar untuk melaksanakan ibadat korban, maka wajib dia kena laksanakan ibadat korban. Sama ada dia nazar mujazah ataupun nazar mutlak. Kita ada ni, nazar mujazah. Dengar balik. Dengar balik Kuat. Tak ada bunyi kat hujang, bunyi sikit. Kuat kuat baik. Sebab kalau kita hujang, takut dah dengar. Jadi, orang tu nazar, tak kira nazar tu nazar mujazah ke ataupun nazar dia mutlak. Yang nazar secara ringkasnya dia terbahagi kepada 3. Agak. Kuat. Dengar tak? Dengar. Bunyi tak hujang? Ganggu tak? Ganggu. Dengar je kita pergi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hujan lebat. Lepas tu kebetulan akak surah ni zing pula. Kuat sikit Agak-agak dengar lah, agak-agak tidak terganggu lah. Agak-agak. Ataupun kita bincang sikit lagi lebih kurang dalam 5 minit. Lepas tu kita berhenti untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung dengan esok. Lebih kurang 5 minit lagi. Kerana hujan lebat sangat, takut terganggu. Jadi nazar, dia ada, secara ringkas dia ada 3 bahagi. 3 bahagian. Yang pertamanya dipanggil nazar mujazah. Iaitu seorang, dia telah berlafaz. Sebab nazar mesti kena berlafaz. Lafaz dengan mulut. Yang mana lafaz yang keluar daripada mulut dia menunjukkan bahawa dia telah mewajibkan ke atas diri dia untuk melakukan ibadat korban. Apabila dapat nikmat ataupun tertolak balik. Maka itu dipanggil nazar dia. Nazar mujazah. Okay, boleh faham? Demi Allah, kalau aku dapat anak,
maka wajib aku sembelih seekor lembu. Demi Allah, kalau isteri aku selamat bersalin dan tolak pandai. Faham? Maka aku nak sembelih seekor lembu. Ataupun aku bernazar. Kalau dah dengar. Allah Rabbi. Jadi untuk malam ni kita rasa kena buat PC ni dulu lah. Untuk malam ni sebab hujan lebat agak kat Ana ni, aku terganggu kat luar. Okey, kita maaf Pak Jian. Untuk malam ni kita buat PC ni dulu. Jadi kita serah balik kepada pengerusi majlis. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengar tak ni? Silah. Dengar. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Ya. Tengok. Terkuat dengan jam. Okey dah Ustaz. Kita nak buka soalan Ustaz. Setiap sesi kita. Jelas suara ni tak? Dengar suara. Aku dengar. Cuma kalau soalan kita tangguh malam esok sudah sebab kerana kuat agak hujan. Okey baik Ustaz. Boleh. Okey baik. Tak dengar mana? Minggu depan Ustaz. Minggu depan. Ya, minggu depan. Okey, minggu depan insya-Allah. Okey. Masih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi untuk makluman pada muslim-muslimat sekalian, insya-Allah program kita ni akan berlangsung selama 4 sesi. Jadi setiap malam Rabu sehinggalah 4 kali pertemuan insya-Allah. Dan setiap daripada pertemuan kita ni kita buka sekitar dalam 10 ataupun 15 minit untuk soalan kepada muslim-muslimat yang nak tanya soalan. Yang soalan daripada saudara itu tadi, saudara Afrizal Zulkhairi, insya-Allah kita akan jawab pada minggu akan datang insya-Allah. Jadi sama-sama kita tangguh pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Am. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.